إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه الوفا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون
فقال الله تعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Yang bermaksud Alif Lam Mim, patutkah manusia menyangka bahawa dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang yang benar, dan sungguhnya Ia mengetahui orang yang dusta. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali marilah kita sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam beribadat, seorang hamba harus mengimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap, antara rasa takut bahawa ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia akan mendapatkan hukuman kerana dosa-dosa yang telah ia lakukan. Manakala rasa harap ialah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal ibadat ia serta ampuni dosa-dosa ia jika ia bertaubat. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, tajuk khutbah kita di hari ini ialah hikmat di sebalik ujian dan cubaan dan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya ujian atau cubaan ialah merupakan kejadian yang datang atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cubaan juga adalah yang menimpa ke atas manusia dipanggil musibah. Sebuah tanda yang menunjukkan bahawa Allah satu-satunya zat yang maha kuasa, satu-satunya zat yang mampu mengatur semua hal, satu-satunya zat yang berhak disembah, dan satu tanda yang menampakkan bahawa seluruh makhluknya itu lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegah apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, setiap dari kita pasti pernah merasakan yang nama ujian dan cubaan, yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cubaan hidup dari Allah ialah merupakan sunnah. Ujian cubaan hidup dari Allah ialah merupakan sunnah. Manusia hidup itu ada masanya akan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan hidup. Manusia akan dihadapkan dengan ujian-ujian hidup yang sulit untuk mengelaknya, dan itu adalah satu ketetapan dan hukum Allah yang bersifat pasti dan tetap berlaku kepada sesiapa pun, walau apapun dan dimanapun manusia berada. Ujian dan cubaan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu tidak hanya merupakan musibah saja, tidak dikatakan aibah saja,
tidak dikatakan kesenangan saja, tidak kata kesengsaraan saja, ada kala ia merupakan kelapangan dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala beri kelapangan, Allah taala beri kepada kita kekayaan ataupun kemiskinan, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Oleh itu harus kita jangan lupa bahawa segala ujian yang datang, yang menimpa ke atas kita itu adalah sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan bahawasanya Allah menyanyiakan kita, tidak. Ini adalah Allah taala nak tahu bahawasanya kita saat itu setara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dan ada merupa kekayaan maupun miskin, dalam beberapa surah Al-Quran disebutkan tentang ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang dan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu anna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmat bahawa Allah akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Apakah manusia berfikir Allah akan membiarkan mereka saja ketika dikatakan kami beriman, kita beriman dah, tanpa menguji kebenaran perkataan mereka itu dengan ujian melalui harta? Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dan diri kita. Tentu tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji manusia. Allah taala akan cuba manusia agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami sahaja. Al-Anbiya ayat 35. Dalam setiap ujian yang menimpa manusia akan selalu ada kebaikan. Allah Ta'ala akan uji kita. Allah Ta'ala uji kita, buat kita tu adalah akan memberi kebaikan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita kenikmatan ataupun kesengsaraan kepada kita, maka Allah Ta'ala saat itu nak tahu bahawasanya lagu mana bila aku beri dah nikmat kepada kamu, nak ingat kepada dia. Allah Ta'ala kata akan uji, akan tera email kita bahawasanya secara mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita nak syukur, kita nak terima kasih secara mana. Lalu tu Allah Ta'ala mendatangkan keujian. Oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya menakjubkan seorang mukmin, tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Allah Ta'ala cuba sebagai nabi kita itu mendatangkan kebaikan. Kalau Allah tak cuba kita, maka selama itulah kita lalai kepada Allah, kita tak ingat kepada Allah, kita duk bergaduh dengan harta, bergaduh-gaduh dengan kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Rawahu Ahmad. Sidang Jumaat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ujian dan cubaan, tapi ingatlah bahawa Allah sangat menyayangi hamba. Bukan Allah Ta'ala nak buat nyanyi kepada kita. Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala cuba kita
Bukan Allah nak buat nyanyi kepada hambanya. Allah tidak mau zalim kepada hambanya. Padahal manusia lah hamba yang menzalim diri sendiri. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ujian dan cubaan bahawa Allah sangat sayang kepada hambanya. Kerana semua ujian yang ditimpa itu diberikan sesuatu yang kesanggupan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia yakni mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, jadi hikmat yang kita dapat di sebalik semua ujian dan cubaan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ujian kenikmatan, ujian kelaparan, ujian musibah, ujian bencana, ujian gempa bumi dan sebagaimana yang kita tengok, yang kita tahu sekarang ini, yang menempuh di atas kita sekarang ini, sama ada dalam negeri kita ataupun di luar negeri, adalah hikmat, adalah menjadi hikmat bagi kita. Pertama, Allah semakin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar berada di atas kesabaran. Itu satu. Allah nak tahu bahawasanya, manusia itu setara mana sabar. Boleh tahan sabar setara mana. Dan siapa di antara hamba-hambanya yang berada dalam keputusan asa. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, dan sungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Ayat ini merupakan amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Dia akan menguji mereka dengan perkara-perkara yang berat untuk menunjukkan siapakah di antara kamu yang taat dan siapakah di antara kamu yang ingkarnya. Yang kedua, hikmat ujian Allah. Allah akan mengangkatkan derajat dan menghapuskan dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Bermaksud, dan apa saja ujian-ujian atau musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang muslim merupakan duri atau yang seumpamanya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat darjatnya atau menghapuskan kesalahannya. Rawahu Muslim. Manakala yang ketiga, hikmat ujian dan musibah juga sebagai tanda cinta dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya boleh jadi merupakan tanda cinta dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang keempat, ujian ataupun musibah hikmatnya ialah dapat disamakan dengan syahid. Sebagaimana ujian yang telah kita tahu bahawasanya dikenakan boh besar, mati dalam dengan boh dan mati dengan kelaparan dan sebagainya, itu adalah sebagai ujian, dikatakan dinamakan syahid, yang mana berlaku baru-baru ini di negeri kita sendiri, yaitu dengan banjir boh. Ada kematian,
ada kehilangan anak, ada kehilangan ibu dan sebagainya. Itu sebagai Allah kata menjadi disamakan dengan syahid. Manakala yang kelima, ujian dan musibah juga dapat mendatangkan pahala tanpa batasan. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud dengan pahala tanpa batas ialah kebaikan orang-orang yang sabar tidak akan ditimbang. Mereka langsung dimasukkan ke syurga tanpa perhitungan. Manakala yang akhir, yang keenam, yaitu hikmat ujian dan musibah, keutamaan iman dan takwa kita dapat menolakkan bala, bencana sesebuah kampung atau negeri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu keberkatan yang melimpah dari langit dan bumi. Tetapi mereka yang mendusta Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah diusahakan. Sekiranya ahli kampung atau negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikut perintah Allah taala dan beramal saleh dengan menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan jauh kita daripada bala bencana, jauh kita daripada bencana malapetaka, dan dibuka pintu keberkatan dan rahmat dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah Jumaat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang mengalami ujian ataupun cubaan, ataupun yang belum daripada mengalami cubaan dan ujian, selalulah kita ingat, janganlah kita lupa dalam kesenangan kita, dalam kesenangan kehidupan kita, janganlah kita lupa bahawasanya Allah Ta'ala ada hikmat yang selalu dapat kita ambil. Semoga bermanfaat dan membawa berkat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أنجي المستضعفين في بلاد فطاني، اللهم أنجي المستضعفين في بلاد فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلاد فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلاد فلسطين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.